Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Namsroja? Alhamdulillah hari ini penghulu segala hari iaitu hari Jumaat bersama dengan 7 Rejab 1442 Hijrah. Kita meneruskan sisi pembelajaran kita secara dalam talian. Okey, hari ini kita akan belajar beribadah iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan ni adalah rukun Islam yang ketiga. Ingat tu, jangan lupa daripada darjah 1 lagi kita dah belajar rukun Islam. Dan puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Tengok buku teks muka surat 115 ni. Kat situ ada pengertian puasa. Apa dia pengertian puasa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Hukum puasa ni wajib dan wajib kepada semua orang yang cukup syarat dia. Apa syarat dia? Nanti kita akan lihat nanti sebelah. Okey, info tu tengok. Fardu puasa ni, kewajipan puasa ini telah disyariatkan pada tahun yang kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah itulah disyariatkan puasa ini iaitu pada tahun yang kedua. Ingat tu, kita belajar Hijrah ni adalah perkiraan tahun-tahun di dalam Islam. Di dalam Islam kita belajar tahun pertama Hijrah, tahun kedua Hijrah, tahun ketiga Hijrah, ada perkara-perkara peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang hayatnya Nabi SAW di Madinah nanti. Okey, kita akan belajar dalam bab sirah. Hari ini kita nak belajar bab ibadah berkenaan dengan puasa di bulan Ramadan. Puasa merehatkan sistem pencernaan. Awak boleh tengok tu bagaimana gambar raja yang diberi, begitulah tubuh badan kita. Sistem pencernaan kita ni daripada mulut kita makan sampai ke kerongkong, kemudian turun ke usus besar, kita panggil perut, kemudian dia akan turun ke usus kecil dan kemudiannya kita akan buang air besar pula untuk sistem. Itu nama dia sistem pencernaan. Kita buang air tu daripada kita masuk, kita makan sampai lagi kita buang. Itu nama dia sistem pencernaan. Ibadah puasa ni sangatlah memberi manfaat kepada kita. Lebih-lebih lagi kita ni yang daripada bangun tidur kita makan, pukul 10 pagi kita makan, tengah hari kita makan, kemudian petang kita makan, malam pukul 8 kita makan, pukul 10 malam kita makan, waktu tidur, bangun tidur makan, makan, tidur, bangun tidur makan. Begitulah kita sehari-hari. Bila masanya perut kita ni dapat berehat? Jadi perut kita ni dapat berehat waktu bila? Waktu bulan Ramadan nanti yang kita akan tempuhi tak kurang daripada 2 bulan. Sekarang dah Rejab, Syaban, Ramadan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya Ramadanul Karim. Seluruh makhluk di atas dunia ini sangat mendoakan dapat bertemu dengan Ramadan. Kita jangan pula kita, iyalah dah nak puasa dah, penatlah nanti, panaslah, nak kena, tak boleh minum air, tak boleh makan di siang hari. Tak boleh cakap macam tu. Berdosa kita. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain ni sangat berdoa kepada Allah, bermohon pada Allah agar bertemu bulan Ramadan ni. Sebab apa? Bila datangnya Ramadan ini, Allah akan tutup semua pintu-pintu neraka. Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Dan rahmat Allah akan turun kat bumi ni seperti mana hujan yang lebat sedang membasahi bumi. Jangan kita rasa, ya Allah, tak boleh cakap macam tu. Tak boleh. Okey, tengok tu, baca sistem pencernaan. Awak boleh baca kat sini muka surat 115 ni. Apa dia fungsi dia sistem pencernaan ni? Apa dia kaitan sistem pencernaan ni dengan puasa ni? Saya boleh rumuskan, bila kita berpuasa, perut kita ni tak banyak kerja dah. Tak banyak kerja untuk mencerna makanan-makanan yang kita makan daripada bulan sebelum puasa. Kan saya sebut tadi kan, pada bangun tidur sampai tidur kita makan aja kan. Jadi bila bulan puasa ni kita makan waktu malam je, siang kita tak boleh makan. Bila siang tu kita tak makan, jadi makanan yang ada dalam perut kita tu kurang lah. Bila kurang, sistem pencernaan kita ni akan berjalan, berfungsi sangat baik, sangat efisien dan kita akan menjadi lebih sihat. Awak boleh baca tu Peringkat pertama sistem pencernaan bermula tu awak boleh baca, awak boleh fahamkan. Kemudian yang merah tu terdapat juga organ lain. Awak tahu organ mana dia? Hati, limpa, pankreas. Kita kalau kata biasa kita sebut limpa, tapi dalam saintifik, dalam ilmu perubatan dia panggil pankreas. Antara hati dan pankreas ni ada empedu. Jadi 3 organ ini dia membantu sistem pencernaan dalam perut kita. Okey. Kemudian awak boleh lihat rujuk pada muka surat sebelah, muka surat 116, dalil naqli. Apa dia dalil naqli ini? Dalil naqli ialah daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni surah Al-Baqarah iaitu Al-Quran.
Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu, orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ingat tu, kita bukan saja umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan puasa. Umat Nabi Adam, Idris, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, nabi-nabi terdahulu juga memiliki umat, dan umat-umat mereka juga diwajibkan puasa macam kita. Allah sebut akhirnya la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Takwa ni sangat penting untuk kita bawa bekalan untuk bertemu dengan Allah nanti. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu kerana sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kita tak boleh bawa kuih kodok ataupun nugget yang mak kita goreng pagi tadi, tak boleh. Kita tak boleh bawa nasi goreng yang mak kita buat pagi tadi, tak boleh. Bekalan kita bawa pergi sekolah kan. Kita tak boleh bawa air Milo yang sangat sedap mak kita buat pagi tadi untuk bawa pergi ke sekolah. Kalau waktu sekolah lah. Tak boleh. Jadi bekal kita di akhirat nanti apa dia? Adalah takwa. Jadi takwa tu beroleh macam mana? Dengan melaksanakan perintah Allah. Antaranya apa dia? Berpuasa di bulan Ramadan. Syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Kita semua orang Islam. Kemudian berakal. Berakal tak kita? Ada berakal. Okey, kemudian ketiga, baligh. Orangnya dah sampai umur, dah sampai umur dia. Biasanya kawan-kawan kita yang perempuan ni dah baligh dah, ramai yang dah baligh majoritinya. Yang lelaki ni dalam proses akan baligh. Bila baligh ni dia dah menjadi satu taklifan, satu tanggungjawab diri sendiri. Apa kita buat, kita dapat pahala. Kita buat tak baik, kita dapat dosa, kita tanggung. Kalau sebelum baligh ni kesalahan yang kita buat, adik-adik kita buat akan tertanggung pada mak ayah kita. Sampai sahaja bila kita ni baligh, sudah cukup umur, semua taklifan itu akan kita pikul sendiri. Dosa kita dapat dosa, kita buat pahala, kita dapat pahala. Begitulah sampailah kita meninggal dunia. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa. Ada orang tak mampu, contohnya macam warga tua, umur dah tua sangat, 80 tahun, dia memang tak larat, terbaring saja ke, ataupun dia memang tak boleh tahan untuk berlapar, dia kena makan. Itu dia orang yang kategori tak mampu. Macam kita semua sihat badan kan, sihat segar ni, semuanya insya-Allah mampu untuk berpuasa. Okey. Tengok sebelah tu, itu dia punya perjalanan seharian dalam bulan Ramadan. Bangun pagi mesti bersahur. Itu sunat. Mesti sahur, ambil sahur. Sebab apa? Nabi sangat-sangat pesan supaya kita mendapat berkat untuk bila mana kita mengambil sahur. Tak selera makan tak apa, ambil seteguk air pun tak apa. Janji kita bangun ketika untuk kita bersahur. Kerana apa? Satu lagi di waktu sahur itu adalah sangat-sangat mustajabnya doa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergilah sekolah, kita pergilah melaksanakan kewajipan kita. Macam saya bekerja, macam mak ayah awak bekerja, macam awak pergi sekolah. Bila di tempat-tempat kerja ataupun kita melaksanakan aktiviti seharian kita kena jaga menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Awak tahu kan perkara-perkara yang membatalkan puasa? Boleh baca selanjutnya. Kemudian yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Ini sangat banyak orang yang terlepas pandang. Dia jaga je perkara yang membatalkan puasa, tapi dia tak jaga perkara yang kurangkan pahala puasa. Dan ada orang yang dia puasa dapat penat, lapar, haus saja, pahala dia habis dah. Sebab apa? Sebab dia mengumpat orang. Apa lagi? Sebab dia buka aurat, dedah aurat di sana sini, dia keluar rumah tak tutup aurat. Apa lagi perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Dan sampai ada yang habis pahala puasa dia. Cakap bohong, berhibur terlalu sangat, tengok TV daripada pagi sampai ke maghrib, sampai berbuka, tengok TV aja. Semayang tak, baca Al-Quran tak, selawat tak, tolong ibu ayah di dapur pun tidak. Tahu-tahu aja bangun je sahur, makan, kemudian terus makan kerana apa? Waktu berbuka puasa. Lain-lain kerja dia tak buat. Itu perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Okey, tengok muka surat sebelah. Apa yang kita perlu buat? Banyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Satu huruf Al-Quran kita baca bertambah dengan 10 pahala. Itu satu huruf. Kalau satu muka surat tu awak kira lah ada berapa huruf kalau awak baca. Kan? Kalau awak baca surah An-Nas, berapa huruf dia? Kalau awak baca surah Al-Falaq, berapa banyak huruf dia? Awak darabkanlah dengan 10. Itulah pahala dia. Kalau kita baca berulang, lagi banyak pahala yang kita dapat. Senang-senang je Allah nak bagi. Itu pasal saya sebut
makhluk-makhluk lain dia bermohon pada Allah agar dapat bertemu dengan Ramadan. Lebih-lebih lagi kita ni nak menyambut Ramadan ni kan, sangat-sangat bermohon pada Allah agar bertemu dengan Ramadan kali ini. Kemudian berbuka puasa. Jangan lupa baca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang keenam apa dia? Solat tarawih. Dia tak ada pada bulan lain. Dia hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Jangan kata alah tak apalah ustaz, saya tak nak buat tarawih lah bulan Ramadan ni. Tak ingat nak buat dalam bulan Syawal ke, bulan Zulkaidah ke, dalam bulan Zulhijjah ke. Tak ingat dia tu bukan manusia tu. Saya fikir dia mesti alien ni, datang daripada planet Namek. Jadi kita kena panggil Son Goku, tolong pergi serang planet Namek tu pasal dia bawa ajaran sesat. Okey, ustaz gurau saja Okey. Kemudian tengok rukun puasa. Rukun puasa mesti baca niat dia pada malam hari. Malam hari ataupun sebelum ketika sahur. Jangan waktu orang dah azan subuh baru nak niat puasa. Tu tak boleh. Tak boleh. Mesti pada malam hari. Tapi biasanya semua orang dah baca niat dah. Sebelum tidur dia dah baca niat. Jangan jadi alasan pula. Olah ustaz, saya tak bangun sahur lah ustaz. Saya tak baca niat puasa. Hari ni jadi hari ni saya tak puasa. Tu tak ada tu. Dah tak boleh pakai lah macam tu punya alasan. Mesti semua orang mesti puasanya. Malam dia dah tahu dah. Dia tahu dah malam ni dia tidur, esok dia nak puasa, itu dah kira niat dah tu. Jangan susah-susahkan diri. Jangan kata lah saya tak baca niat ustaz, jadi hari ni mak saya kata tak perlu puasa. Ni pun sama juga ni. Ni mesti ni rakyat-rakyat daripada planet Namek ni. Okey, kemudian apa dia? 2. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Memasukkan rongga, memasukkan benda dalam mulut. Makan biasa kita gigit-gigit pensel. Itu perkara batalkan puasa tu. Jangan suka-suka buat. Kita buat apa lagi? Kita masukkan sesuatu dalam kubur dan dubul kita. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, sunat puasa, bersahur, mentakhirkan sahur. Sahur biasalah. Mentakhirkan sahur ni apa dia maksud mentakhirkan sahur ni? Mentakhirkan sahur ni maksud melewatkan sahur. Para sahabat bertanya kepada Nabi, macam mana kita nak mentakhirkan sahur ni wahai Rasulullah? Dia punya jangka masa dia. Nabi bagi penerangan kepada sahabat, umpama kita membaca 50 ayat. Maksudnya kita baca 50 ayat Al-Quran. Masa itulah yang sesuai untuk masa itulah sebelumnya waktu masuknya waktu subuh yang sangat sesuai untuk kita bersahur. Itu namanya mentakhirkan sahur. Katalah kalau kita subuh tu masuk pukul 6 pagi, kan azan dia pukul 6 pagi. Jadi pukul 5.45 tu kita sangat sesuai untuk bersahur. Kita dapat pahala sunat mentakhirkan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka. Ni jangan buang, jangan jadi orang planet Namek ni. Saya pun tak tahu orang planet Namek ni macam mana. Tapi kalau awak nak tahu orang planet Namek ni dia macam ni. Maghrib masuk pukul 7 kan. Patutnya pukul 7 tu lah kita berbuka. Tapi dia berbuka pada pukul 6.30. Itu orang planet Namek. Contoh dia Okey. Menyegerakan berbuka ni maksudnya bila azan saja maghrib, kita terus buka puasa. Jangan kita sibuk-sibuk. Azan saja maghrib kita sibuk sidai baju pula. Jangan. Pergi berbuka puasa dulu. Kejap aku nak habiskan ni, ada 5 helai lagi ni nak sidai. Nanti kejap lagi lah aku berbuka. Tak boleh. Itu makruh hukum dia. Menyegerakan puasa, masuk aja azan maghrib terus berbuka puasa. Kemudian disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Tenang cerita, kita ni berada di sekeliling kita, iaitu yang paling mudah tamar, kurma lah. Rutab ni dia adalah kurma muda yang hampir nak masak. Dia ada warna kuning dan juga ada yang warna merah, macam merah jambu madu tu. Itu mahal nak beli. Jadi yang paling mudah dan murah yang berada di sekeliling kita adalah kurma biasa yang berada, baik Yusuf Tayyub ke Yusuf Arba'in ke Yusuf apa lagi, apa tak kisah apa jenama pun, yang penting dia adalah buah kurma. Jangan awak kata awak pergi dapur pula, awak tengok mak awak punya halia tu, awak kata kurma, bukan. Itu halia. Jangan buang terbiat makan halia ketika berbuka puasa. Okey Dia sunat berbuka dengan buah kurma. Kemudian berdoa sebelum berbuka. Antara doa yang mustajab ialah ketika sahur dan juga ketika berbuka puasa. Doalah banyak-banyak. Doalah apa-apa pun untuk awak berjaya dalam UPSR per tahun ni. Berdoalah adik akak atau abang awak yang sedang menduduki SPM, doa untuk dia orang. Okey, kemudian info bawah tu, rutab ialah kurma basah, tamar ialah kurma kering. Okey, tengok muka sebelah.
Okey, syarat-syarat sah puasa. Ni syarat-syarat sah puasa. Islam mumayyiz berakal, suci daripada haid dan nifas. Haid, nifas dan wiladah. Okey, perkara yang membatalkan puasa tu awak baca sendiri, awak boleh faham. Bermula daripada bawah ni, awak cuba fahamkan perkara yang membatalkan puasa ni. Awak tengok. Ni. Sorry Ustaz contoh-contoh sikit. Okey, ni kita ambil lah nombor satu tu apa? Melakukan jima' di siang hari. Ini bagi orang yang sudah berkahwin. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah saja-saja dia muntah. Dia tahu dia geli tengok bangkai tapi dia nak tengok bangkai tu. Tu dia termuntah. Itu perkara yang muntah dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kemudian haid, nifas dan wiladah kepada orang perempuan. Dia dah puasa, dah niat dah bangun sahur. Tiba-tiba dia nak sembahyang zuhur, dia tengok ada darah. Jadi dia tak boleh berpuasa. Dia kenalah makan macam biasa. Itu adalah keistimewaan kepada orang perempuan. Setiap bulan mereka datang haid. Jadi tidak diwajibkan puasa. Okey, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Mengeluarkan air mani dengan sengaja perkara yang membatalkan puasa juga. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Rongga terbuka kita jangan masukkan sesuatu, pensel ke, pemadam ke, aiskrim pop ke, pedal pop ke. Lagilah kan. Jangan masuk-masuk satu benda dalam rongga terbuka. Kubul dan dubul jangan sembarang-sembarang masuk benda jadi boleh membatalkan puasa. Kemudian murtad, orang yang keluar pada agama. Dan yang ke-8 gila, gila ataupun mabuk ataupun pingsan sepanjang hari. Jadi orang ini adalah perkara, benda-benda ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey anak-anak, dekat modul yang awak dah ambil tu, yang mak awak dah ambil, ada kerja yang ada kerja yang awak perlu buat. Jadi apa dia? Awak tolong isikan tempat kosong. Tengok tu. Latihan pertama tu, isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul. Nombor 1, pengertian puasa adalah diri daripada melakukan perkara yang puasa. Jawapan dia awak tengok kat bawah tu. Awak pilih lah. Jawab dengan betul. Dah tahu, dah Jahannam ni mesti boleh baca Jawi dan boleh tulis Jawi dengan cantik sangat. Okey. Dan yang kedua, dekat modul tu, okey, kat sini tuliskan persamaan dan perbezaan syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib puasa. Tengok tu. Awak fikirkan sendiri apa dia syarat sah puasa dan apa syarat wajib puasa. Boleh rujuk dekat buku teks yang kita belajar tadi. Dia ada 6 jawapan dan akan memenuhi ke-6 ruangan kosong yang disediakan tu. Okey, jadi kalau tak faham, kena faham juga. Sebab bukan berada dalam kelas ni, kita berada di secara alam maya sebegini. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan dirahmati segala usaha kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk kita menjadi muslim yang sangat cermelang dunia dan akhirat. Okey, semoga kita dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bala dan malapetaka dan wabak penyakit coronavirus yang pada hari ini. Selamatkan diri kita, mak ayah kita dan juga kepada ibu bapa kita, semua adik-beradik kita. Semoga kita dirahmati dan diberkati segala usaha yang kita lakukan. Semoga bertemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay.